Salam sejahtera semua. Apa khabar anak-anak cikgu hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran kita. Sebelum cikgu bermula, cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang telah menghantar tugasan dan kepada yang belum menghantar tugasan, cikgu harap kamu berusaha untuk melengkapkan tugasan yang diberikan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah program kebun komuniti. Cikgu ulang sekali lagi, program kebun komuniti. Objektif pembelajaran yang pertama, murid dapat memahami maksud simpulan bahasa. Yang kedua, murid dapat bercerita menggunakan simpulan bahasa. Kriteria kejayaan pula, yang pertama, murid dapat memahami 4 maksud simpulan bahasa. Yang kedua, murid dapat bercerita menggunakan 4 simpulan bahasa. Jadi, penilaian cikgu adalah berdasarkan kriteria kejayaan ini untuk cikgu mengukur kamu capai ke tidak objektif hari ini. Apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa, dia adalah golongan peribahasa. Peribahasa dia terdiri daripada yang pertama, kamu lihat, simpulan bahasa. Yang kedua, perumpamaan. Yang ketiga, bandingan semacam. Yang keempat, bidalan, pepatah, dan kata-kata hikmat. Apa itu peribahasa? Okey, bila cikgu tanya, kamu akan dapat jawab ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ialah contoh peribahasa. Apa itu pula simpulan bahasa? Simpulan bahasa yang akan kita pelajari hari ini. Simpulan bahasa, dia merupakan ungkapan dan biasanya terdiri daripada 2 ataupun 3 perkataan dan mempunyai makna. Jom kita tengok sama-sama contoh simpulan bahasa. Cuba perhatikan gambar di sebelah kanan, dialog di sebelah kanan. Itu Encik Husin. Encik Husin dia menyatakan, penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Jadi simpulan bahasa di dalam gambar ini ialah ambil berat. Ni tulisan yang berwarna merah ini. Cikgu dah tulis dah sebelah kiri. Ambil berat. Ambil berat ini adalah contoh simpulan bahasa. Adakah ambil berat ini bermaksud kita ambil sesuatu lepas tu kita timbang berat dia? Bukan. Maksud dia lain. Okey, maksud ambil berat ialah memberi perhatian. Okey, memberi perhatian. Dalam gambar ini apa yang Encik Husin maksudkan ialah penduduk Taman Impian ini dia memberi perhatian tentang kebun komuniti. Itu maksud ambil berat. Gambar yang kedua pula, okey, kita baca perbualan ini. Ini Aina. Aina dia menyatakan, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Apa simpulan bahasa? Berganding bahu. Okey, berganding bahu. Apa maksud berganding bahu? Berganding bahu bermaksud bekerja sama. Okey, maksud dia di dalam gambar ini, Aina dia kagum melihat penduduk mengusahakan kebun ini secara bekerja sama.
berganding bahu. Maksud dia bekerja sama. Baiklah, kita beralih ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini terdapat dua simpulan bahasa yang disediakan, iaitu besar hati dan mandi peluh. Apa itu besar hati? Adakah besar hati itu bermaksud saiz hati kita besar? Bukan. Besar hati bermaksud perasaan bangga ataupun perasaan suka. Kalau berdasarkan gambar ini, besar hati itu kita dapat lihat daripada reaksi Encik Husin, Aina dan Hadif. Mereka berasa bangga melihat kebun komuniti ini. Itu maksud besar hati, perasaan bangga ataupun suka. Yang kedua pula, mandi peluh. Apa maksud mandi peluh? Mandi peluh bermaksud bekerja dengan kuat ataupun bersungguh-sungguh. Kita perhatikan gambar ini. Ini ada seorang makcik ni, dia bermandi peluh, memetik hasil tanaman. Itu maksud mandi peluh, iaitu bekerja kuat. Dia bersungguh-sungguh memetik hasil tanamannya. Boleh faham? Okey, kita sambung lagi. Gambar yang keempat dan gambar yang terakhir. Terdapat dua juga simpulan bahasa yang disediakan, iaitu sekangkang kera dan menambat hati. Apa maksud sekangkang kera? Adakah mempunyai kaitan dengan ni gambar yang cikgu sediakan ni di sebelah kanan tu, gambar monyet tu, ada kaitan? Tidak ada. Baiklah, sekangkang kera ini dia bermaksud kawasan yang sempit. Maksudnya saiz kawasan tanah itu sempit, kecil sahaja. Yang kedua, menambat hati. Apa maksud menambat hati? Maksud menambat hati ialah memikat hati. Hati kamu terpikat. Itu maksud menambat hati. Baiklah, tadi cikgu telah jelaskan 6 simpulan bahasa berserta dengan maksudnya. Cikgu harap kamu dapat faham untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita beralih pula kepada nilai-nilai murni yang terdapat dalam gambar yang telah kita perhatikan tadi. Apa nilai murni dia? Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, kerajinan. Dan yang terakhir sekali, tolong menolong. Itu nilai murni yang terdapat dalam gambar tadi. Jadi cikgu harap kamu dapat amalkan ketiga-tiga nilai ini di dalam kehidupan seharian. Baiklah, sebagai tugasan, cikgu hendak kamu melengkapkan tugasan yang dilampirkan bersama-sama dengan video ini. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Bye.